Negara selamat jika rakyat berintegriti. Tiada unsur kempen dalam ucapan Fahmi Fazil. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Generasi muda wajar mencontohi ketegasan dan integriti tinggi dipamer bekas timbalan Perdana Menteri Allahyarham Tun Dr. Ismail Abdul Rahman dalam memimpin negara. Perdana Menteri berkata dua sifat itu perlu tersemat dalam jiwa semua anak-anak muda kerana mereka mempunyai tugas dan tanggungjawab penting untuk menyelamatkan negara. Anak-anak muda yang terpahat dengan prinsip yang sama, iaitu sama-sama membangun, menolak kebejatan sosial, rasuah dan penyelewengan serta penyalahgunaan kuasa. Kita punya tugas dan tanggungjawab menyelamatkan negara dan menjadikan sambutan Hari Kebangsaan Merdeka Malaysia, Merdeka Tanah Melayu 1997 dengan menggali khazanah dan menjadikan cita-cita murni pahlawan bangsa dan negarawan ulung, utamanya marhum Tun Dr. Ismail sebagai pedoman kita. Beliau berkata demikian dalam ucapan pada majlis memperingati negarawan Allahyarham Tun Dr. Ismail Al-Haj, Tonggak Perpaduan Negara di Dataran Merdeka. Perdana Menteri berkata sambutan yang diadakan bagi mengenang sumbangan negarawan ulung Tun Dr. Ismail pada hari ini bukan sekadar satu nostalgia, sebaliknya untuk dijadikan pedoman generasi masa kini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil pula menyifatkan Allahyarham Tun Dr. Ismail Abdul Rahman sebagai tokoh luar biasa dalam sejarah negara. Justru dedikasi serta sumbangan Allahyarham Tun Dr. Ismail amat signifikan dalam membangunkan dan memajukan tanah air. Kementerian Komunikasi dan Digital KKD yang merupakan penganjur utama berharap program tersebut dapat memberi kefahaman kepada masyarakat mengenai usaha pemimpin terdahulu dalam mengekalkan keharmonian negara. Saya harap mereka akan pulang nanti dengan satu semangat yang baru tentang peri penting kita menjaga keharmonian dalam negara, memupuk perpaduan, mengelak persekitaan di antara kaum dan agama demi membina sebuah negara yang lebih baik untuk semua. Cukup terkenal sebagai pemimpin yang cekap, tegas dan berpandangan jauh, Allahyarham Tun Dr. Ismail tokoh penting dalam sejarah kemerdekaan dan pembangunan negara. Peranan beliau khususnya dalam menangani peristiwa berdarah 13 Mei 1969 menjadi titik tolak membentuk perpaduan dan keharmonian masyarakat. Sempena 50 tahun pemergian beliau, ikuti laporan Sazwani Samsu menyingkap jasa dan pengorbanan Tun Dr. Ismail. Lagi saya ada kekuatan, boleh menggunakan pengalaman saya dan saya dikehendaki yang pertama oleh parti dan yang kedua oleh orang ramai, saya sedialah berkhidmat. Tun Dr. Ismail berkhidmat di bawah pentadbiran dua Perdana Menteri, Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj dan Tun Abdul Razak Hussein. Dilahirkan pada 4 November 1915. Anak jati Johor ini memulakan kerjaya dalam bidang perubatan sebelum menceburi politik pada 1951 dan dilantik sebagai timbalan Presiden UMNO. Beliau antara ahli rombongan Tunku Abdul Rahman ke London pada Februari 1956 bagi rundingan kemerdekaan Tanah Melayu. Kewibawaan Tun Dr. Ismail terserlah apabila dilantik sebagai Duta Kepertubuhan Bangsa Bersatu dari tahun 1957 hingga 1959. Beliau berucap buat pertama kali di Badan Dunia itu pada September 1957 untuk memperkenalkan Tanah Melayu yang baharu merdeka. Dan ucapan pertama kita untuk menjadi ahli kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dilafazkan atau disampaikan oleh Tun Ismail pada 17 September. 17 hari selepas kita merdeka, Tun Ismail secara rendah diri mengatakan
Kita adalah sebuah negara yang kecil. Pada ketika itu kita hanya ada 6 juta rakyat. Tetapi apa pun Tun Ismail kata, kekuatan kita, kalau saya boleh quote ucapan Tun Ismail, our basic strength lies not in this material thing but in the moral character and purpose of our people. Tun Dr. Ismail yang menjawat jawatan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri pada September 1960 hingga 21 Mei 1967 turut memainkan peranan penting dalam menangani konfrontasi Indonesia. Atas faktor kesihatan, beliau bersara pada Mei 1967 namun kembali berkhidmat demi kepentingan negara susulan peristiwa hitam 13 Mei 1969. Beliau sekali lagi dilantik sebagai Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri dan bertanggungjawab membantu Tun Abdul Razak meredakan ketegangan sebagai timbalan pengerusi Majlis Gerakan Negara Mageran. Tun Ismail punya suara yang menasihatkan kawan-kawan menteri dia. Ini bukan caranya, kalau nak gantung pun gantunglah. Lembagaan ni hanya buat sementara waktu. Itu sebab diisytiharkan emergency, darurat, dan ditubuhkan Mageran untuk sementara waktu. Dan Tun Ismail sentiasa mengingatkan bila sampai masanya kuasa rakyat ni harus dikembalikan. Jadi pada saya, Tun Ismail punya suara dalam meeting itu yang menjadi tulang mengekalkan demokrasi, akar yang mengekalkan demokrasi pada hari ini. Tun Dr. Ismail dilantik Timbalan Perdana Menteri Malaysia pada 1970. Pada 2 Ogos 1973, beliau meninggal dunia akibat serangan jantung dan dikebumikan di Makam Pahlawan. Saya tahu orang-orang muda sekarang ni tak tahu siapa tu Dr. Ismail dan tak kenal. Tetapi itu tak penting. Yang penting adalah apa yang dia tinggalkan kepada kita dan macam mana kita mengamalkan yang ditinggalkan kepada kita. Ketenteraman awam, keamanan, perpaduan, ini adalah perjuangan orang-orang lama yang kita mesti ingat sebagai pedoman kami untuk hidup sehari. Sumbangan kepimpinan Allahyarham Tun Dr. Ismail jelas terzahir sebelum mahupun pasca kemerdekaan. Dedikasi dicurah sehingga penghujung hayat demi negara tercinta yang akhirnya membuahkan kemerdekaan dan kebebasan yang kita nikmati hari ini. Sazwani Samsu, RTM. Sultan Brunei Sultan Hassan Al-Bolkiah berangkat tiba di Malaysia untuk lawatan 3 hari bermula hari ini hingga Jumaat. Baginda tiba di Pangkalan TUDM Subang pukul 5 petang tadi. Sultan Hassan Al-Bolkiah diiringi Permaisuri, Raja Isteri Pangeran Anak Saleha. Ketibaan baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Baginda turut memeriksa perbarisan kehormat yang dianggotai 2 pegawai dan 26 anggota Batalion Pertama Regimen Ranger Diraja. Lawatan rasmi Sultan Hassanal bersempena rundingan pemimpin tahunan ALC kali ke-24 antara Malaysia dengan Brunei esok. Rundingan dijadual dihadiri bersama Datuk Seri Anwar bagi membincangkan kajian semula kemajuan kerjasama bilateral selain isu-isu tertunggak dan isu serantau. Perdana Menteri memberi jaminan akan menyelesaikan isu melibatkan kaum India khususnya kemiskinan tegar dan pendidikan. Untuk itu beliau mahu kerjasama penuh daripada kepimpinan MIC dengan melupakan sementara kepentingan politik. Let me have this 1 year. First, not talking about positions, I want to deliver the promise, particularly to the poor Malays, poor Indians, and the poor generally of all races. That is my dream. I am too passionate about this. I've struggled decades fighting the authorities mainly to champion the cause of the poor. And now that I'm Prime Minister, I have to deliver. Perdana Menteri berucap pada pertemuan khas bersama para pemimpin MIC di Ibu Negara. Tegas Datuk Seri Anwar, beliau bukan Perdana Menteri untuk satu kaum sahaja, tetapi Perdana Menteri bagi seluruh rakyat Malaysia dan memikul tanggungjawab untuk menjaga kepentingan semua pihak.
Tiada sebarang unsur kempen politik dalam ucapan Menteri Komunikasi dan Digital yang dilaporkan berlaku di Masjid Nurul Yakin, Kampung Melayu Seri Kundang, Rawang, Ahad lepas. Ketua Polis Selangor, Datuk Hussein Omar Han berkata ia berikutan hasil penelitian rakaman video berdurasi 12 minit yang mengandungi ucapan Fahmi di masjid berkenaan. Minit itu pihak polis tidak dapati sebarang unsur-unsur kempen. Dalam tempoh hampir 12 minit itu ucapan oleh menteri adalah berkaitan dengan penerangan berkaitan dengan kejadian kumpulan The 1975 itu. Polis juga telah mengenal pasti pemilik akaun yang menyebarkan video itu dan usaha mengesan sedang giat dilakukan kerana membuat kenyataan tidak benar. Kes disiasat mengikut Seksyen 500 Kanun Keseksaan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Seksyen 4A-1 Akta Kesalahan Pilihan Raya 1954. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan mengendali aduan orang ramai dan menjalankan siasatan mengenai salah laku pegawai penguatkuasa dan agensi penguatkuasaan dengan tegas, telus dan efisien. Sila layari www.eaic.gov.my. Jaringan berkomunikasi tanpa sepadan. You guys ready? 1, 2, 3. Publish. Korang! Saya letak apps kita ni dekat dalam media sosial. Diorang beli set berpantang dekat dalam apps kita. Serius tak? Wah! Sama-sama kita kan kian bijak berkesan literasi digital. 80 asnaf dari Pahang diberi peluang melaksanakan ibadah umrah secara percuma. Program Umrah Asnaf Jelajah Kasih itu inisiatif Andalusia Travel and Tours dengan kerjasama kerajaan negeri. Laporan Nur Hairul Bariah Omar. Peserta terlibat merupakan penduduk 12 daerah di Pahang. Antara yang terpilih, masyarakat orang asli. Saya dari kampung orang asli, Kampung Api Larat. Mengucapkan terima kasih pada yang tu apa yang najud ni untuk kita orang yang asnaf ni. Masa dulu kan saya tidak pernah terfikir macam tu. Memang tak pernah, tapi niat saya memang ada. Nak pergi umrah. Syukur alhamdulillah masa ni kira okey. Allah jemputkan saya. Selain pakej umrah percuma, peserta turut diberi wang poket RM500 oleh kerajaan negeri. Turut disediakan pasport dan pemeriksaan kesihatan. Yang Amat Berhormat Menteri Besar telah minta Pegawai Kewangan Negeri membantu, iaitu Yang Berhormat Datuk Indra Nazri, dari sudut menyediakan pasport, kesihatan dan juga sedikit wang saku dan bekalan kepada umrah. Sedangkan tiket, tempat penginapan semua ditaja sepenuhnya oleh Andalusia. Jadi kita memang beri kerjasama. Pengarah dan penasihat Undang-Undang Andalusia, Ida Rizwana Idris memaklumkan program tersebut julung kali diadakan di Pahang. RM900,000 diperuntukkan syarikat bagi menjayakan inisiatif tersebut. Pahang ni istimewa kerana selain daripada salah seorang pengarah kami juga adalah mantan ADO di Pahang ini, kami merasakan satu kolaborasi yang baik dengan kerajaan negeri Pahang. Boleh terbentuk dengan baik, pencarian yang mudah. Kerjasama inilah yang buatkan kami rasa memang terujalah nak teruskan dengan rakyat negeri Pahang. Syarikat merancang untuk meneruskan program seumpama pada masa hadapan. Tuah ayam nampak di kaki, tuah manusia tiada siapa yang tahu. Rata-rata penerima yang ditemui menzahirkan rasa syukur dan terima kasih kerana diberi peluang untuk menunaikan ibadah umrah secara percuma. Jelas terpancar di raut wajah mereka perasaan gembira atas rezeki yang tidak dijangka ini. Nur Hairul Bariah Omar, RTM.
Baik, berkuat kuasa 15 September ini, individu yang telah mempunyai lesen memandu kereta atau motosikal tidak perlu jalani ujian teori kali kedua untuk memohon lesen dalam kelas berlainan. Calon bagaimanapun masih wajib menjalani latihan dan menduduki ujian praktikal di litar dan praktikal di jalan raya secara berasingan apabila mengambil lesen memandu motosikal dan kereta. Seseorang yang sudah lulus ujian KPP 01 ataupun teori dalam lesen memandu motosikal tidak perlu menduduki KPP 01 untuk kali kedua apabila mengambil lesen memandu motorkar. Namun calon masih wajib menjalani latihan dan menduduki ujian KPP 02 praktikal di litar dan KPP 03 praktikal di jalan raya secara berasingan apabila mengambil lesen memandu Malaysia motosikal dan lesen memandu motorkar. Penyeragaman baharu itu dijangka dapat mengurangkan yuran sekurang-kurangnya RM100. Jelasnya, kaedah penggabungan itu tidak akan menjejaskan tahap kompeten pemandu. Kementerian Kesihatan dalam proses mendapatkan sekurang-kurangnya 150,000 vaksin influenza tahun ini. Menterinya Dr. Zaliha Mustafa berkata vaksin itu akan diberikan kepada petugas kesihatan, khususnya petugas barisan hadapan. Ya, influenza itu kalau kita juga dah pun merancang untuk memberikan kepada pekerja-pekerja kesihatan, khususnya the frontliners, dan kita tengah menunggulah Dr. Anita tengah menunggu untuk purchase influenza vaksin ini. Berapa anggaran yang akan dapat? 150,000 ke atas. Beliau ditemui selepas merasmikan Majlis Sambutan Hari Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan peringkat KKM di Putrajaya. KPDN akan memperkenal inisiatif Baja Rahmah dalam tempoh terdekat bagi mengurangkan beban petani. Timbalan Menterinya Fauziah Saleh berkata, rundingan dengan syarikat berkaitan kini di peringkat akhir bagi mengeluarkan baja berkualiti pada harga berpatutan. Kita dapat maklumat, kita dapat melalui Libat Urus, kita dapat maklumat bahawa harga barang ini kadang-kadang harga sayur tinggi disebabkan oleh harga baja. Jadi saya sendiri sedang membuat Libat Urus dengan syarikat-syarikat yang boleh mengeluarkan baja yang baik dengan baja yang baik dengan harga yang bagus. Ya, jadi inilah maksudnya Baja Rahmah, dan insya-Allah Libat Urus tu dah sampai ke penghujung. Tak lama lagi insya-Allah akan diumumkan. Ya, saya dah runding ya, untuk mengeluarkan Baja Rahmah. Macam kita keluarkan daging Rahmah tu, ya, kita perlu Libat Urus, barulah kita lancarkan. Fauziah ditemui selepas melancarkan inisiatif Payung Rahmah Pantai Selamat Group di Kuantan. Baik, seperti biasa setiap Rabu kita ikuti harga runcit petrol dan diesel mingguan berkuat kuasa tengah malam ini hingga 9 Ogos.